Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, AJ Edutainment Channel. Okay, jadi untuk kisah pada hari ini yang saya nak kongsikan adalah berkenaan satu cerita yang pernah berlaku di sebuah daerah di negeri Johor, iaitu daerah Muar. Okay, satu kisah yang tak pernah orang tahu, mungkin ada orang yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okay. Satu daerah Muar, malahan negeri Johor, pernah digemparkan dengan kisah ni, iaitu wujudnya seekor ular bersaiz besar, lebih besar daripada anaconda, ataupun dipanggil ular naga, tinggal di Sungai Muar. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ni, mungkin ada yang tak tahu kisah di sebalik cerita ular ni. Okay, jadi kisah ni berlaku pada tahun 2004. Dah 2 dekad. Kisah ni berlaku pada tahun 2004, di mana waktu tu digemparkan dengan satu kisah yang mana seorang pekerja di sebuah pasar. Ni saya ceritakan sikitlah tempat dia. Okay, tempat orang jumpa ular besar ni adalah di sebuah pasar awam. Okay, sebuah pasar awam yang memang orang kenal dekat Muar tu. Okay. Pasar ni adalah di bawah sebuah pasar raya yang agak lama juga dekat Muar tu. Okay. Betul-betul berhampiran ataupun bersebelahan dengan Sungai Muar. Jadi kalau siapa yang pergi Muar tu nak cari tempat ni agak-agak, saya tak sebut tempatnya. Okay. Pasar ni betul-betul sebelah dengan Sungai Muar. Jadi yang tahu-tahulah, yang nak tahu, carilah satu-satunya pasar raya yang sebelah dengan Sungai Muar. Jadi dekat bawah pasar raya ni ada pasar basah ataupun pasar awam. Ada jual ikan, ada jual sayur, ada jual daging dan sebagainya lah. Okay. Jadi kisahnya bermula waktu tu diceritakan, saya waktu tu diceritakan dekat pasar ni ada seorang pekerja, ada seorang pekerja kedai ataupun pekerja pasar tu, dia nak pergi buang sesuatu, nak pergi buang sampah lah dekat area belakang, menghala ke Sungai Muar tu. Okay. Ada satu tong-tong besar, tong-tong sampah besar untuk buang sampah dekat area pasar tu, dan dia menghala ke arah sungai. Dan diceritakan waktu tu dia ternampak seekor ular bersaiz besar, bersaiz besar. Okay. Dan besarnya teramatlah besar, sampaikan ada waktu tu ceritanya dikatakan sebesar batang pinang. Okay. Waktu tu saya nak ceritalah, saya ni sebenarnya memang asal daripada Muar. Okay. Tapi orang panggil Muar lah, Muar. Orang Muar kita panggil Muar. Saya berasal daripada Muar. Okay. Jadi dekat situ diceritakan waktu saya sekolah tu, waktu tu saya masih lagi bersekolah. Okay. Diceritakan waktu tu gambaran ular ni, dia punya besar tu sebesar, dia punya kepala tu sebesar kereta kancil, sebesar kereta kancil, dengan matanya yang bersinar macam lampu kereta kancil juga. Okay. Itu tak tahulah, itu tambah-tambah cerita lah. Tapi memang nak digambarkan waktu tu memang ular tu besar. Ular yang dijumpai oleh beberapa orang pekerja pasar tu memang besar.
Sebab tu dipanggil ular naga. Okey. Jadi dia terkejut, dan mulalah heboh satu daerah Muar. Dia punya heboh tu bukan setakat dekat daerah Muar je. Sampaikanlah ada orang-orang daripada Singapura, ada orang-orang daripada daerah-daerah lain, daripada negeri Johor, orang keluar ada, orang Melaka pun datang. Dia punya kecohnya tu sampaikan orang berpusu-pusu semata-mata datang nak pergi pasar. Dekat pasar tu nak tengok ular tu semata-mata. Sanggup menahan hidung. Yelah, dekat pasar kan bau dekat pasar, ada bau hanyir, bau apa, kat bahagian tong sampah tu bau busuk. Sanggup bersesak-sesak dekat pasar tu semata-mata nak melihat sendiri dengan mata sendiri ular bersaiz besar ataupun ular naga. Dia punya sanggup tu beratur beramai-ramai nak tengok sendiri. Kalau ikut logik lah kan, kalau ikut logik, kita nak pergi tengok ular sebesar-besar tu, mestilah ular tu dalam kurungan. Nak tengok tak cerita anaconda? Kalau kita fikirkan ular tu seagresif macam ular anaconda dalam cerita tu, cuba bayangkan, cuba korang bayangkan kalau ramai-ramai pergi bersesak. Kalau betul lah ular tu sebesar saiz naga, agak-agak apa jadi dengan orang seramai-ramai yang nak pergi tengok tu? Tak ketelannya aja gila. Jadi nak ceritakannya kat sini, orang berpusu-pusu nak tengok ular sebesar naga tu, sanggup bersesak daripada daerah-daerah lain, daripada negeri-negeri lain, bahkan dari negara lain, Singapura, nak pergi tengok. Waktu tu belum ada zaman viral-viral lagi, tapi cerita mulut ke mulut ni sangat pantas. Waktu tu zaman-zaman SMS, banyak SMS scam waktu tu. Tapi nak tahulah, adakah cerita ular ni dikira sebagai scam? Sebab siapa orang yang jumpa pada malam tu pun tak diketahui, tak kenal pasti siapa orangnya dan macam mana ceritanya boleh tersebar dengan begitu cepat sampaikan ke negara lain, iaitu Singapura. Orang-orang daripada daerah lain datang, sampaikan orang nak pergi pasar, orang Muar nak pergi pasar pun jadi. Kenapa ni kan? Dia punya sesaknya orang-orang ni datang semata-mata nak tengok ular tu. Jadi nak cerita kat sini, berita ni menjadi satu tumpuan lebih daripada 10,000 orang, tumpuan lebih daripada 10,000 orang untuk lihat sendiri, bersesak-sesak sendiri, tengok depan mata sendiri betul atau tidak wujudnya ular sebesar naga tu tadi. Kalau kita tengok ular sawo besar pun dah cukup besar dah. Ular anaconda yang dalam cerita, dalam movie tu pun besar. Ini dikatakan ular naga, yang mana dikatakan menghuni Sungai Muar dan memakan sisa-sisa daripada buangan dari pasar. Bayangkan. Itu belum yang saya cerita tadi. Dikatakan ular tu kepalanya sebesar kereta kancil. Tahu kereta kancil tu besar mana? Tak kebesar. Seram kot kalau ular betul-betul besar wujud macam tu. Jadi adakah ular tu spesies ular atau dia merupakan makhluk alam sebelah?
Okay, makhluk alam sebelah. Okay. Sebab kita tahu jin ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai rupa. Dia boleh menyerupai apa sahaja. Jin ni boleh terbang, jin ni boleh merayap, boleh merangkak. Ada jin yang berjalan. Okay. Jin yang menyerupai ular, jin yang menyerupai pelbagai jenis haiwan dan sebagainya. Jadi nak dikatakan adakah wujud ular sawu wujudnya ular besar ataupun ular naga ni dia merupakan jin, ataupun adakah ianya hanyalah rekaan semata-mata? Masih lagi menjadi misteri sampailah ke hari ini. Okay. Dan kita sebagai orang Islam wajiblah mempercayai benda-benda gaib. Jadi sekiranya yang saya katakan tadi, ular ni sekiranya dia bukan daripada spesies ular yang betul, boleh jadi juga dia adalah spesies makhluk alam sebelah. Kebarangkalian tu ada. Sebab dia tak dapat dilihat secara mata kasar. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mampu melihat. Wallahualam lah. Masih lagi menjadi misteri. Okay. Jadi itu apa yang berlaku pada 2 dekad yang lalu, pada tahun 2004. Dan waktu tu apabila orang ramai bersesak-sesak dekat pasar tu, dia menimbulkan ketidakselesaan pekerja-pekerja kat situ, dan juga orang-orang di daerah Muar yang nak pergi ke pasar. Makanya punya orang besar dia datang kat situ nak menafikan kewujudan ular. Peristiwa tu nak dinafikan berlaku sebab tak ada laporan, tak ada. Yelah, kalau kita kan kalau jumpa ular kita laporkan dekat siapa. Jadi tak ada laporan apa. Mungkin cerita ni cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, kemudian ditokok tambah dalam SMS, kemudian disebarkan ke orang-orang lain. Boleh jadi macam tu. Okay. Jadi peristiwa ular besar, ular naga di bawah pasar, kalau orang Muar ni waktu tu kita sebut ular besar bawah pasar. Jadi peristiwa ni tak dapat dipastikan kesahihannya, sama ada dia betul-betul wujud ataupun hanyalah rekaan, ataupun ditokok tambah ceritanya, menjadi heboh sampaikan ke daerah-daerah lain dan juga ke negara lain. Okey, baik. Cerita ular besar ni juga menarik perhatian pihak stesen TV waktu tu, iaitu kru rancangan Misteri Nusantara. Okey, seperti yang kita tahu, Misteri Nusantara ni kebanyakan menceritakan kisah-kisah misteri yang berlaku di Nusantara. Okey, jadi mereka menganggap perkara ini adalah salah satu perkara yang sangat misteri. Seperti yang saya sebutkan tadi, benda ni boleh jadi ianya adalah haiwan, ataupun boleh jadi juga dia adalah makhluk alam sebelah yang menyerupai ular. Jadi benda tu telah menarik perhatian kru Misteri Nusantara untuk membuat liputan mengenai ular tersebut. Okey.
Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, perkara ni tidak menjadi satu, apa orang kata, operasi yang kita biasa kalau nak tangkap ular, mereka akan jalankan operasi untuk menangkap ular. Tapi pegawai daerah menafikan perkara tersebut. Tak ada berlakunya operasi besar-besaran untuk menangkap ular tersebut sebab tiada laporan dan tak ada bukti yang dapat membuktikan bahawa wujudnya ular tersebut. Jadi tak berlakulah operasi untuk menangkap ular besar tersebut. Jadi jika ada ura-ura yang menyatakan ular tersebut akan ditangkap, berita tersebut adalah tidak benar sama sekali. Okey. Dan waktu tu orang-orang awam sahaja yang ibaratnya macam satu pesta berkumpul ramai-ramai dekat pasar tu semata-mata untuk melihat dengan mata mereka sendiri kewujudan ular bersaiz naga tersebut. Dan apa yang paling dahsyat sekali, sampaikan benda ni diorang panggil bomoh-bomoh luar. Ada yang panggil bomoh daripada Indonesia, ada yang panggil bomoh daripada Thailand, semata-mata untuk merungkai misteri kewujudan ular tu. Ada yang cuba nak tangkap ular tu dengan panggil bomoh-bomoh ni. Jadi setakat ini sahaja dahulu kisah perkongsian yang saya nak kongsikan pada kali ini. Okey. Jadi siapa yang pernah melalui peristiwa kejadian ular besar di Muar ni, boleh tuliskan dekat ruangan komen kisah yang korang pernah dengar, versi korang, dan juga kisah-kisah misteri lain yang mungkin korang boleh kongsikan dekat ruangan komen yang kita boleh sharekan sama-sama dalam channel ni. Jadi setakat ini sahaja dahulu perkongsian pada kali ini. Saya Azwan Johar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa share video ni jika anda rasa benda ni boleh menjadi satu perkongsian yang baik. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ni, kerana subscribe itu gratis guys. Bye.